jalan-jalan keluarkan peluh dengan Fahim. Abi apa buat pula tu? Kita Abi apa buat pula? explore Teluk Senangin. Ha? Pasal selalu kita kan kalau pergi laut ni, kita akan pergi laut terus. Tapi kali ni saya explore kawasan ni. Ada dalam kawasan Teluk Senangin ni, kalau kita explore, maknanya di depan dah tentulah tempat kita nak mandi, rehat-rehat, menyerap udara yang segar. Dalam ni juga, selain daripada terdapat banyak chalet, resort, subhanallah, sepengetahuan saya, dulu tempat ni tak ada apa pun. Sekarang ni memang membangun sungguh lah. Kemudian di sini juga ada perkampungan. Perkampungan, ada rumah-rumah orang di belakang sana. Dan pantai ni pun dia ada, kalau pantai di depan tu, pantai dia lebih pasir ni putih sikit. Kalau belakang ni dia macam hitam sikit. Dan hujung sana macam kita nampak ada tempat nelayan landing lah kan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan bila keluar bermusafir ni, maka kita kena buat persediaan lah. Persediaan tu yang pertamanya persediaan dari sudut ke mana kita nak pergi. Lepas tu kita kena tahu macam mana tempat tu, kos dia, apa yang patut kita bawa, macam tu lah. Kemudian yang keduanya ialah berkaitan dengan persediaan diri kita juga, maknanya diri sendiri dari segi kesihatannya. Kemudian dari segi kalau kita ni ada ambil ubat kan, kita kena pastikan semua ni dah di prepare awal lah. Termasuklah vitamin-vitamin kita ke kan, sebagai makanan tambahan semua. Kemudian yang ketiganya ialah kenderaan kita. Kenderaan kita tengoklah yang basic-basic pun tak apa kan. Jadi kita buat preparation juga. Kemudian rumah kita yang kita nak tinggal tu, kalau ada orang yang kita tinggal kat rumah tak apalah. Tapi kalau semuanya ikut kita, maka kita kena pastikan rumah kita tu maknanya pintu tingkap, elektrik, semua kita tengok elok-elok. Kalian kita boleh pesan lah dekat siapa-siapa kan. Macam tu lebih kurang. Tapi kalau terlalu lama, sebaiknya kita buat beritahu ke balai polis berdekatan lah, supaya diorang boleh pantau. Itu ialah persiapan lah. Kemudian dari sudut jarak pula kita kena tahu siap-siap. Contohnya bila kita nak jamak khasar kan, kita kena ada niat awal musafir. Jadi ada pandangan, beberapa lah pandangan di situ. Kita bolehlah pegang pandangan yang mana. Ada yang berpegang pada 81 km, 82, 85, 89. Itu tak ada masalah lah tu. Yang penting 2 marhalah. Kemudian kita kena jadualkan betul lah. Kalau agak-agak kita nak sampai ke satu tempat tu, berapa jam, nak berhenti di mana kan. InsyaAllah bab makan minum ni, kalau kita berhenti tak ada masalah. Pasal bila kita berhenti solat, maka bab makan minum ni sebagai perkara yang mendatang, kita boleh selesaikan insya-Allah. Itu preparation lah. Kemudian begitu juga dengan duit kan, ataupun wang kita lah. Cash perlu, tapi jangan terlalu banyak, takut jadi apa-apa kan. Tapi pastikan dalam masa yang sama kita ada simpanan lah. Maksudnya kita ada debit card ke. Tapi sekarang dah banyak kemudahan, banyak kedai dah boleh guna touch and go, boost kan.
boleh bayar online lah. Kira sekarang tak ada masalah yang tu. Okey, itu syarat asas lah. Jadi kalau kita fikir kenapa nak buat persediaan ni, tak tawakal je main kita terjah aja. Sebenarnya ada juga kadang-kala kita boleh terjah sahaja. Tapi terjah pun sebenarnya ada juga preparation lah. Dia tak boleh langsung tak ada. Kalau terjah saja ni nanti jadi apa-apa dia jadi susah kan. Tapi kalau nak rasa pengalaman nak terjah tanpa bawa apa-apa, okey lah, bukanlah kita kata tak boleh langsung. Tapi dari sudut persediaan ni memang kita kena buat sebab kita tak nak nanti ada orang kata tawakal je lah. Tak boleh macam tu. Pasal ada berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat ni dia bawa unta, lepas tu dia jumpa Rasulullah dan Rasulullah kata ikat dulu tali unta tu. Maka dia kata tawakal. Dia kata tawakal. Jadi Rasulullah pesan dekat dia, kamu ikat tali unta tu kemudian tawakal. Jadi daripada cerita ni kita ambil maksudnya tawakal, kita serah diri kepada Allah sepenuhnya. Memang kita serah diri sepenuhnya. Tapi Allah syaratkan kepada kita, beri peraturan pada kita berusaha. Zahirkan usaha. Usaha kita buat ni, waktu kita buat usaha ni pun hati kita tawakal kepada Allah. Kita buat usaha pertama sebab perintah Allah. Tetapi bila kita buat usaha, hati kita tak ada sedikit pun pada usaha tu. Hati kita tawakal ilallah. Makna tawakal kepada Allah. Makna hati kita sepenuh serah kepada Allah. Jadi memang kita duduk dalam tawakal. Cuma kita nak kena zahirkan ikhtiar-ikhtiar ni, perancangan-perancangan ni, sebab dia merupakan peraturan yang Allah tetapkan kepada kita. Okay, alhamdulillah. Jadi trip kali ni saya pergi ke Teluk Senangin je. Saya biasalah bila saya gerak ni, saya punya perancangan sebab saya ada kuliah. Bila ada kuliah, sambil-sambil saya pergi kuliah, ada masa senggang tu kadang saya ambil masa lah untuk berkunjung ke satu tempat. Sebab minat kan. Tapi kali ni saya ambil satu malam lah. Satu malam. Jadi saya ambil Rania Resort ni. Sebab Rania Resort ni pada saya suka lah. Sebab kalau saya kan, satu tempat ni saya suka tengok tempat tu ada kelainan sikit. Memang bentuk bangunan ni pun dah ada kelainan. Tapi yang lebih lagi ialah sebab di sini tempat dia bersih. Kemudian satu bilik boleh masuk 4 orang dengan harga 188 semalam. Tetapi banyak kemudahan kat sini. Ada ruang macam dewan jugalah kita boleh guna. Lepas tu ada kitchen kan, kita boleh masak, boleh apa bagai. Kemudian satu lagi, mungkinlah biasanya anak-anak kita suka, kita pun mungkin suka juga sebab ada kolam renang lah. Boleh kata macam mini kolam renang lah. Okey lah, sebab bila balik laut kita boleh berendam kat sini pula. Pendek kata dekat sini semua okey, alhamdulillah. Kalau pada saya sukalah. Sebab kita bila berjalan ni kita nak cuba kan macam-macam. Tapi yang best pada saya bersih lah. Saya suka bersih. Pasal bila masuk tandas bersih, bilik pun bersih kan. Kemudian okey lah ada ruang sikit. Cuma mungkin lah kalau nak bagi pandangan sikit, elok kalau tempat ni boleh buat surau di dalam dalam kawasan hotel ni. Itu lagi baik lah. Tak ada masalah tu. Sebab dekat sini pun ada surau. Semalam kita pergi surau. Sebab kawasan ni selain pada ada hotel resort lah, resort. Ada resort, ada chalet-chalet semua. Dekat sini juga ada perkampungan. Kita boleh kata mungkin perkampungan nelayan kot sebab ramainya terlibat pergi ke laut. Ada surau. Malah ada madrasah tahfiz dekat atas sana. Kalau daripada jalan ni lebih kurang 2.5 km kot di atas tu. Kemudian ada surau. Jadi kita ada pergi surau. Saya solat Jumaat kat surau. Cuma agak yalah, bila kita pergi gerak ni, kita tengok surau, kita rasa macam agak sedih sikit lah. Sebab nampak macam adalah 2-3 orang jemaah, sedangkan ramai je kat sini. Itu pun saya rasa mungkin bukan orang sini, mungkin orang Indonesia kot. Tapi alhamdulillah lah, usaha mereka menghidupkan surau ni adalah satu usaha dakwah yang sangat baik. Tetapi kalau boleh kita pergi ziarah-ziarah kubur rumah dekat sini, itu lagi baik lah kan.
sembang-sembang tentang kepentingan kita dalam agama kan. Kita buat semua ni pun sebenarnya sebagai alat saja untuk jadi akhirat. Jadi kita nak supaya semua manusia ni dia balik kepada ketaatan kepada Allah kan, insya-Allah. Amin. Amin. Dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ni sebelum kami meninggalkan Teluk Senangin ni, kami pergi ziarah ringkas lah ke Ma'had Al-Abrar ni. Boleh tahan jugalah masuk ke dalam jauh. Kalau orang tak biasa memang rasa macam betul ke jalan ni. Okey, bila sampai duk cari-cari, tengok kelas kosong. Tengok atas meja ada kain ada serban apa. Tengok office dia pun tak ada siapa. Jadi kami pun fikir mungkin dia orang ni khailullah. Jadi kami pun duk tengok tak ada. Pergi ke belakang lah. Pergi belakang, jumpalah pelajar seorang duduk kat situ. Alhamdulillah, tak lama pun buat peringkat awal ni, tak lama lah. Cuma Alhamdulillah kita jumpa pelajar. Lepas tu kita berilah sedikit kan sumbangan untuk pelajar, insya-Allah. Jadi madrasah ni atau ma'had ni nak melahirkan pelajar-pelajar yang hafal Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkanlah, mempermudahkanlah urusan mereka, dan mempermudahkanlah urusan pihak pengurusan nak membangunkan tempat ni. Jadi siapa-siapa yang nak buat sumbangan, sekadar kami pun berkongsi, boleh sumbang ke sini.